Alright. Okay. So, yang pertama sekali saya ingin mengucapkan banyak terima kasih kepada Pusat Pembelajaran Pengajaran Universiti, UTLC, akronimnya Universiti Utara Malaysia, kerana menjemput saya untuk berbicara tentang hal topik ini. So, kita dah lagi approaching 5 hari menjelang 1 Syawal kan? Right? So topik yang diberikan kepada saya adalah berkenaan dengan kesihatan mental. Okay, sebelum saya memulakan sesi talk saya ni, lebih elok kalau saya perkenalkan diri saya, iaitu nama saya Hilwa Abdullah. Saya merupakan pensyarah dan juga pakar psikologi klinikal ataupun clinical psychologist dari Pusat Kajian Psikologi dan Kesejahteraan Manusia, Fakulti Sains Sosial dan Kemanusiaan, UKM Bangi. Dan saya telah memulakan perkhidmatan saya dari tahun 2008 dan sekarang ni hampir dalam 13 tahun berkhidmat berjumpa dengan pesakit-pesakit dan memberi diagnosis tentang penyakit mental yang pesakit-pesakit saya hadapi. So dalam musim COVID ni pun ada beberapa siri talk yang telah saya berikanlah kepada contohnya seperti ini, kepada media, kepada beberapa agensi yang memerlukan. Okay, so topik yang diberikan adalah tentang kesan PKP. Kita tahu PKP ni dah masuk pada tahap PKPB kan, iaitu Perintah Kawalan Pergerakan bersyarat. Okay, so dia longgarkan dulu yang PKP tapi dia tambahkan dengan maknanya ada beberapa SOP yang kita rakyat sebagai masyarakat kita perlu patuh. Okay, tujuan dia apa? Ialah kita kena make sure that we need to flatten the curve of COVID, of spreading the COVID-19. Okay, right? Puan Fadlina, kalau saya minta Puan Fadlina just interrupt saya pun tak apa, maknanya saya dengar jugalah ada bunyi kan, so tak adalah saya rasa macam I'll be talking alone. Okay, so terima kasih banyak kepada warga UUM kerana for your time and also your commitment in hearing this talk. Okay, so kalau kita tengok, okay sekejap saya share. Okay. So pada 1 Mei 2020, je saya nak bagi some senario kenapa mungkin because of PKP ni menyebabkan masyarakat ni jadi tense up, jadi heated, jadi burnout because of ialah kita dah 2 bulan sejak 17 Mac, 17 April, 17 Mei dah 2 bulan genap kita duduk di rumah dan kita tak boleh buat apa-apa melainkan work from home, betul. Tetapi bila 1 Mei, Perdana Menteri kita Tan Sri Muhyiddin Yassin dia membuat pengumuman bahawa mulai 4 Mei, iaitu sebelum tamatnya PKP fasa 4 ni, mereka government decided untuk nak at least release, loosen up a bit PKP ni. So dinamakan PKP bersyarat. Tetapi beliau tahu yang maknanya kita akan menghadapi raya kan, menjelang raya kita nak buat raya preparation, kita nak macam-macam, kita nak menyediakan kelengkapan yang apa ni, yang kata berpadanan lah untuk ahli keluarga kita. So ada yang dah habis start je 4 Mei tu dah beratur panjang di mall, kalau kita tengok di media kan, di social media, di TV, panjang dah. So seperti rakyat kita ni macam memang dapat kebebasan untuk keluar. So memang PM kata maaf tak boleh balik kampung. Dia bagi kita PKPB tapi dia kata tak boleh balik kampung untuk beraya. Mana yang kampungnya merentas negeri. Macam saya di Bangi, kampung mutu saya di Bangi jugalah. So maknanya still kita boleh pergi. Tetapi kampung mak saya di Seremban, saya tak boleh merentas sebab memang ada roadblock yang tighten. Di kawasan sini di Lembah Kelang ni, memang keluar tol Kajang memang ada sekatan. Keluar masuk tol Seremban memang ada sekatan. Di Nilai pun memang ada sekatan. So memang very, the police are doing their job very well untuk nak pastikan yang tiada siapa yang boleh merentas negeri. Okay, so kita tengok lagi apa yang ada Okay, berkuat kuasa 4 Mei 2020 sehingga 9 Jun. Maka kita pun sebagai staff universiti pun kena terus bekerja di rumah, work from home, still kerja jalan macam biasa. Cumanya bila memerlukan urusan memerlukan urgency, kita boleh keluar. Okay. Okay, so kita kena tahu apa itu yang
perkara yang tidak dibenarkan ketika PKPB. Bila kita tahu benda ni sebenarnya ada sesetengah individu yang dia akan merasakan memberi pressure ataupun memberi tekanan ataupun stressor kepada kesejahteraan kesihatan mental dia. Okay? So untuk part kesihatan mental tu saya akan sentuh sekejap lagi. So kita kena tengok bila kata perjalanan rentas negeri tidak dibenarkan kecuali untuk tujuan hadir bekerja atau pulang semula. Dan mereka pun kata, government kata kalau mereka yang PJJ husband and wife, mereka dibenarkan atas alasan untuk merapatkan kembali ukhuwah keluarga. So mereka tu boleh balik. Tetapi kalau kita tengok di TV ada yang kena patah balik, ada yang kena buat U-turn balik because of tanpa alasan yang kukuh untuk pulang ke kampung. Okay, so perjalanan merentas negeri pun tidak dibenarkan. Majlis-majlis sosial tidak dibenarkan, okay, yang melibatkan perhimpunan ramai seperti kenduri. Yang SOP yang kerajaan tetapkan iaitu 20 orang satu rumah. You bayangkan kalau 20 orang satu rumah, rumah yang besar tu okay, mungkin tak ada masalah. Tapi rumah yang padat, yang mana di PPR for example, ataupun rumah teras yang kecil, very small ataupun very limited dia punya dia punya space. So macam mana nak menjaga jarak sosial tu kalau 20 orang berada dalam rumah. So benda-benda ni sebenarnya menambahkan impact lagi pada tahap kesejahteraan kesihatan mental seseorang itu. Okay, maknanya mungkin yang mak mengharapkan anak balik seperti biasa, kita meraya di rumah macam biasa kan. So tapi kita tidak boleh buat dalam keadaan the new normal of this COVID-19 ni. So benda tu it has to be avoid. Okay. So kalau buka puasa ramai-ramai ni, tapi saya percaya dalam keadaan kita PKP and PKPB ni, alhamdulillah saya bila tengok laporan mengatakan majority of kita rakyat Malaysia memang akur, memang patuh, so hanya berbuka puasa dalam nuclear family kita yang kita tinggal saja situ. Maknanya kita tak sewenang-wenang pergi ke rumah kakak, ke rumah aunty ke macam dulu kan, budaya dulu berbuka di hotel dan sebagainya. So which is good. Kita dah lazimkan perkara itu. Okay? Cumanya mungkin masalah timbul bila kita tidak dapat untuk membuat open house ataupun kawan, sahabat, saudara berkumpul di rumah kita. Okay, dan seterusnya yang tidak boleh dibenarkan adalah aktiviti keagamaan yang sekarang ni kalau kita tengok 30 orang saja, you bayangkan 30 orang dalam masjid. Okay, saya rasa wartawan pun lagi ramai daripada jemaah-jemaah tu kan, yang mana mereka bukan tidak mengamalkan social distancing. So benda-benda ini yang sebenarnya dia memberi impact pada seorang individu jika individu itu mempunyai kesejahteraan kesihatan mental yang tidak berapa fit ataupun unhealthy. Okay? So this is the scenario bila saya dapat tajuk ni, apa yang saya nak cuba ulaskan, sebab kita kena fikir dalam keadaan kita work from home, kita ada tugasan kita, at the same time kita perlu akur dan patuh pada PKPB sebab memastikan supaya curve tu again tidak meningkat. Okay? So walaupun dia bagi, kalau tengok dalam carta ni daripada Jabatan Perdana Menteri, walaupun kerajaan membenarkan pergerakan rentas negeri, tetapi orang ramai yang telah mendapat kelulusan daripada pihak berkuasa dan membuat pergerakan bermula pada 7 Mei hendaklah mematuhi perkara-perkara berikut. So ada lagi SOP yang diperketatkan. So maknanya ini kalau memang orang betul-betul genuinely dia nak balik sebab memang bertujuan, memang dapat kebenaran, dan dia akan peace of mind lah, tak ada masalah. Tapi individu yang melanggar arahan PKPB, so anda bayangkan apabila mereka ditangkap ataupun ditahan di mana-mana roadblock, mungkin juga mempunyai personality yang diorang dia tak boleh nak cakap, dia mesti cakap yang benar je kan. So dia dah datang rasa duk-dak, mau dah berpuluh-puluh dah ni, so dia tak tahu nak cakap apa. Dah tak pasal-pasal, you tambahkan lagi suatu masalah yang sebenarnya you boleh elak kalau you tidak merentas negeri. So ini memberi tekanan ataupun menjejaskan tahap kesihatan mental pada individu itu. Okay, bila bercakap pada individu, mungkin dia ada keluarga. Bila keluarga, dia akan affect ahli keluarga lain, akan affect mungkin contohnya pasangan dia, anak-anak dia. Dia akan jadi tidak boleh nak gagal untuk mengawal emosi di waktu itu. Okay? So
tiada sebarang kemudahan makanan yang disediakan di kawasan R&R. Memang macam sunyi sepi lah, tak ada apa-apa. Sebab kalau mungkin dia ada, takut nampak macam pesta pula kan. Okay, surau-surau akan ditutup dan sebarang aktiviti solat berjemaah tidak dibenarkan. Hanya fasiliti tandas awam sahaja yang dibenarkan beroperasi. Ini wajib lah sebab kita tak tahu bila nature's call kita datang kan. Okay, kawasan tempat letak kereta hanya untuk tujuan rehat dan pengguna tidak dibenarkan keluar dari kereta kecuali ke tandas. So begitu ketat SOP-nya. Okay. Stesen minyak hanya akan beroperasi dari jam 6 pagi. Okay, so ini ya. Pengguna adalah dilarang sama sekali. So anda boleh bayangkan bila saya tunjuk macam ni, a lot of feelings, emotionally perasaan yang tidak stable pada mereka yang mungkin tidak boleh nak cope dengan SOP yang ketat ini. Okay? Alright. So this is the scenario. Okay, bagaimana kita nak menyambut Syawal dalam suasana PKPB? Adakah Syawal kita yang akan kita sambut insya-Allah lagi 5 hari ni sama macam yang sebelum-sebelum ni? Okay, ada orang mungkin sama, maknanya dia tinggal berseorangan, kehidupan dia mungkin selalu seorang, so dia tak rasa apa-apa. Tapi kebanyakan daripada kita, majority daripada kita, Syawal is the time yang kita get together, we cook together and we enjoy doing things together. So benda itu akan memberi impact secara langsung juga pada kita. Terutama pada mereka yang mungkin tidak boleh lagi nak terima betul-betul yang kena adapt the new normal ataupun pembaharuan yang baru. Okay? Kehidupan the new normal. So apakah cabaran-cabaran yang kita hadapi dalam menghadapi Syawal ini, whereby we need to adhere to PKPB, dan pada waktu yang sama kita jumpa, mungkinlah kita pergi visit family kita, parents kita kan, tapi we have to wear all this mask, tak boleh avoid salam, always dengan hand sanitizer dan sebagainya. Maknanya kita patuh. So, apakah cabaran-cabaran kita dalam memastikan yang kita nak juga enjoy Syawal, at the same time kita jaga juga langkah-langkah pencegahan COVID ini sebab kita tak nak nanti lepas berjumpa nanti the next day sekarang kita tunggu kan kes baru. Macam semalam 16 kes if I'm not mistaken the day before naik, the day before that numbers tu a bit turun. So kita tak nak nanti nanti akan ada kluster pelajar, ada kluster UiPTA yang berbalik, ada kluster yang di bandar Tasik Selatan for example. Alhamdulillah kita tak dengar kluster tu. So kita tak nak, because of this akan ada kluster Syawal seperti mana yang terjadi di mana UAE di negara Arab, dia disebabkan oleh mereka keluar untuk berbuka puasa. So 16 of the family members got infected, positive COVID. Okay, so kita tengok beberapa negara yang dah terbukti bila mereka declare that they are free of COVID, but then they open up everything, so datang a new wave of COVID-19. Okay, so setiap keluarga hendaklah mematuhi SOP kesihatan seperti penjarakan sosial, pemakanan pelitup muka dan hidung, dan amalan kebersihan kendiri seperti penggunaan hand sanitizer. Okay, good. Okay, so ini adalah statistik malam tadi yang sempat saya tengok di buletin utama. Bila dia buka saja 7 Mei cubaan untuk kebenaran merentas negeri, so pada 15 Mei sebanyak 500 kenderaan yang telah ditahan. Okay, yang ditahan cuba merentas negeri. Dan pada 16 Mei yang kita sambut hari guru tu kan, hari pendidik, you tengok naik about more than 100%, iaitu 1248, because the public, masyarakat kita ni memang looking forward nak balik kampung, nak sambut beraya. Ini mereka tahan yang cuba rentas negeri ni, yang mana tak ada alasan valid. Yang kalau ada alasan valid bekerja semua, dia tak report dalam statistik ini. You tengok kenderaan cuba curi-curi balik kampung. Bila tengok definition curi-curi itu adalah mereka yang tidak dapat kebenaran. Okay, so kita predict nanti. Dan semalam saya dengar ucapan Datuk Seri Ismail Sabri pun mengatakan mereka yang mungkin dah berjaya balik ke kampung, okay, terus tapi dia kata jangan rasa selesa sebab mungkin akan menghadapi kesukaran bila hendak balik ke
rumah. Itulah. So mungkin ada juga yang terlepas. Tapi bila terlepas ini, mungkin bila saya kata dia akan mendatangkan rasa gusar, gelisah. Dan lagi mungkin kepada ketua keluarga yang mungkin mempunyai, bawa balik satu keluarga anak kecil-kecil kan, tiba-tiba dia fikir benda ni, so lala raya pun mungkin dia tak enjoy because of dia tahu yang sebenarnya dia tidak akur. So pelbagai persoalan, lepas tu end up mungkin dia tak boleh nak kontrol emosi, semua benda tak kena. So benda-benda ini yang sebenarnya memberi, menjejaskan kesihatan mental individu. Okay? Alright. So ini KKM, mereka mengatakan, kalau tengok statistik dekat situ kan, okay, sehingga 17 Mei 2020, sebanyak 971 kes positif COVID, iaitu 14.1% yang telah mempunyai sejarah merentas negeri. So that is why, kenapa government memang mereka mengikut garis panduan yang dikeluarkan oleh the World Health Organization untuk restrict any movement from the borders of any district ataupun states. Okay, so mereka yang merancang untuk curi-curi melakukan perjalanan merentas negeri untuk balik kampung ni, so they need to be careful. Bukan, larangan ni bukan actually untuk menyusahkan kita, sebab kita, you bayangkan kita dah berjaya 2 bulan untuk stay at home. Kita berjaya untuk satu keluarga pergi beratur sorang-sorang. Kan sebenarnya kita boleh buat, tetapi dia bila government announce dia boleh keluar 2 tanpa apa-apa strong reason pun, kadang kita lebih selesa untuk keluar berdua, yang sebenarnya 2 bulan sebelum tu kita dah adapt pada new normal. So bila you tengok di kedai-kedai di shopping mall kan, mereka berjalan macam, kalau saya pematahan saya tengok macam okay, seperti tiada apa-apa yang bahaya yang berlaku. So to decrease that, to flatten the curve. Okay, so kehidupan seharian kita ni kita kena tahu tidak lagi sama sebelum ni. That is why we need to adapt. Tapi saya percaya bila saya borak dengan beberapa my colleagues, so we opt to stay at home. So kita mungkin adakan Zoom raya macam ini kan. So we get the whole family members untuk nak connect. Mana mereka yang seorang berada dekat negeri ni, seorang kat utara, seorang selatan, seorang pantai timur dan sebagainya. Okay. So tengok 18 kluster daripada 49 kluster ini berkaitan dengan aktiviti merentas negeri. Memang sangat-sangat tinggilah prevalence dia, 14.1%. Okay. Okay, so that is the summarization of the cases. I mean the scenario yang mungkin kenapa benda-benda ini boleh menjejaskan tahap kesihatan mental kita. Boleh menjejaskan daripada mungkin kita sebelum ni kita happy, kita jenisnya easy going, but because of this, the restrictions of sambut raya ini yang kita tunggu-tunggu sangat. Mungkin bayangkanlah dah selama ni 30 tahun hidup raya, okay, tiba-tiba macam ni, ataupun mak kita di kampung kan expect okay, tak ada bila hari mantai, bila siapa nak balik, nak bawa balik daging for example, lepas tu kita expect cucu balik, tapi tak dapat semua itu. Kita tak boleh, it's possible for them untuk nak menikmati kelaziman yang mereka selalu sambut raya macam itulah. So definitely it affect kesihatan mental. When we talk about kesihatan mental, what is kesihatan mental? Definitely kesihatan mental adalah kita tidak nampak. Kita tak nampak mana sakitnya di bahagian otak. Kita tak nampak macam mana seorang itu murung melalui benjolan ke bengkak dan sebagainya berbanding kesihatan fizikal. Kalau kita nampak kesihatan fizikal, orang itu kecil manis, kita nampak makin lama makin shrink. But kesihatan mental ni mungkin bila dah lama kita kenal dengan seseorang tu, kita akan nampak perubahan tingkah laku dia, emosi, percakapan dia tu. Itu bila kita realize that you are different. You tak macam yang dulu. Physical dia okey, tapi makin lama kesihatan mental dia makin merosot. But apa itu kesihatan mental yang seperti yang kita ada sekarang ni, kita sihat, sejahtera kesihatan mental kita? Kesihatan mental adalah suatu keadaan yang sejahtera. Ingat sejahtera, kita stable, kita healthy mentally, di mana seseorang individu itu menyedari tentang keupayaan diri. Macam kita sekarang, we work from home. Kita ada stress source kita, punca-punca stress.
kan? Kita tak boleh pergi ke office, lakukan kerja macam biasa, berjumpa meeting face to face, so kita hilang nikmat itu, kan? Tetapi individu yang sihat macam kita ni, kita boleh proceed dengan kerja kita. So yang kita tahu with limited resources yang kita ada di rumah, mungkin internet kita macam slow a bit, laju sikit dari siput for example, tapi kita tahu macam mana kita nak gunakan the resources within our own means, okay? Ikut keupayaan kita dan kita dapat kendalikan tekanan tu dengan baik, okay, kita akan ada tekanan. Setiap hari kita akan ada tekanan. Tekanan ini adalah isu konflik, perasaan, rasa tidak puas hati. Tapi kita boleh uruskan itu dengan baik dan kita dapat bekerja secara produktif dan mampu menyumbang kepada masyarakat. So that is the definition of kesihatan mental. Okay, saya ulang balik, bila kita tahu kita punya keupayaan diri, maknanya kita buat pun kerja ikut keupayaan diri. Mungkin we have a higher expectation, but we know our limitation, our capability. So we work on that. Okay, and then kita dapat uruskan atau kendali tekanan kita dengan baik. And then when we can work productively. Kadang satu hari bukan banyak KPI kita perlu achieve, tapi satu KPI that makes us rasa happy, fulfill, puas. So itu produktif. Kalau kita ada list banyak-banyak pun, tapi semua benda kita buat cepat-cepat, so that is not productive enough. Dan kita mampu menyumbang kepada masyarakat. Walau sekecil macam mana pun, usaha kita ataupun apa-apa saja tingkah laku kita, tapi kita boleh give back to community dari segi peranan kita sebagai seorang jiran di tempat komuniti, okay? Bila ada orang memerlukan, kita be there, ataupun bila kita keluar, kita berjumpa dengan satu insiden yang mungkin memerlukan peranan kita, so kita berada di tempat, kita membantu. So itu adalah kita mampu menyumbang, maknanya kita berinteraksi dengan persekitaran kita dengan baik. That is health, stable mental health states. Okay? Alright. Okay ke Puan Ina? Okay doktor, just proceed. Okay. Okay. Saya nampak audience ni. So, okay, tak apa. Alright. Okay, so inilah apa yang saya cakap tadi. Apa itu kesihatan mental. Dia merujuk kepada macam mana kita nak maintain aktiviti-aktiviti harian kita itu dengan cara yang kita enjoy, kita seronok, kita suka. Okay, kadang kita buat kerja tapi kita tak ada rasa kepuasan. Makin lama dia akan carried away dengan emotions, kita punya thinking, itu yang kita start rasa tak puas hati, rasa tak stable, rasa tak boleh fokus. Itu yang akan start mengganggu, menjejaskan tahap kesihatan mental kita. Okay, so kita produktif, ini samalah macam tadi. Okay, next. Okay, so bila kita cakap tentang kesihatan mental, Puan Nina, kebiasaannya itu melibatkan emosi yang tidak baiklah. Yang kesihatan mental terjejas selalunya murung, sedih, rasa macam nak menangis, rasa macam hidup ni tak berguna kan. Tetapi kita kena tahu yang sebenarnya emosi ini, emosi risau, takut ni semua adalah normal. Okay? It's normal for you to be, aku tak siap lagi lah kerja ni. Apa yang bos bagi ni, I tak siap lagi. Alamak macam mana. Okay. Tapi benda itu menandakan itu adalah eustress, stress yang baik bila mana kita push ourselves to be productive dan we deliver the job. But apabila kita sentiasa berada dalam keadaan yang risau, and then it can lead to excessive worry, excessive depressed, okay, excessive sad, maknanya semua yang sedih, yang terlampau-lampau sedih. That feeling of very sad, hopeless and worthless, tidak rasa berguna ni is an indicator ataupun is a strong indicator, penunjuk yang sangat kuat menunjukkan anda berisiko untuk menghidapi mana-mana kecelakaan mental. Okay, it needs to be excessive. Okay, tak boleh lah macam hari ni aku sedih lah, tapi dan kita bangkit balik, kita uruskan tekanan kita dengan baik, uruskan emosi kita dengan baik, then we have a good life. Maknanya kita proceed dengan kehidupan harian kita. At the end of the day, bila malam, kita rasa accomplished sebab aku berjaya buat ni, alhamdulillah kan. So itu okay. Tapi bila kita dalam sehari, naik seminggu, naik 2 minggu kan, kita sentiasa ada rasa excessive
feelings yang kita sedih. Kadang patient saya ni tak tahu kenapa dia sedih, tapi dia akan rasa, saya rasa tak berguna doktor, saya rasa macam hidup ni tak ada harapan untuk saya nak dapat apa yang saya nak, semua benda buat tak kena. So itu adalah a sign ataupun a strong indicator shows that you have some sort of mental health issues. Okay, but which kecelaruan tu belum tahu lagi, kena dapatkan diagnosis daripada sama ada pakar psikiatri ataupun clinical psychologist. Okay, right. Okay, so apakah kesan PKPB ni pada kesejahteraan kesihatan mental kita pada masyarakat? Okay, definitely akan ada rasa terkesan some way, bergantung macam mana kedalaman dia, macam mana severity dia, ataupun it's just a mild, tak ada apa-apa, I can resume life as usual. We have to take it like this is the new normal. Kita kena tahu yang sebab kita dah berjaya 2 bulan, so why not kita sacrifice sikit for not to have a good ataupun enjoy raya by visiting, but also kita boleh connected through online macam ni. Okay, so ada juga setengah masyarakat merasakan seperti terpenjara di kediaman sendiri berikutan saranan kerajaan. So you tak boleh nak keluar, okay? And then of the fluctuation of statistik, angka-angka kes positif yang sentiasa berubah. Kadang bila kita keluar malam tu, petang tu, berita yang mengatakan angka naik for example, okay? So jika kesihatan mental dan emosi ini tidak diurus dengan baik, okay, ia akan mendatangkan kesan yang lebih serius, okay? So kalau mungkin day 1, day 2, okay, first week sekarang ni mungkin kita dah enter week 8, week 9 towards stay at home. Mungkin dah a bit stable as compared to awal bila saya dan kawan-kawan ada buat kajian daripada UKM. Kita dapatkan sampel dalam 3,000 lebih sampel online menunjukkan anxiety masyarakat pada waktu itu memang tinggi berbanding dengan kemurungan. So kalau anxiety masyarakat atau responden itu kita tak tackle ataupun mereka tak buat self coping mechanism, saya percaya mungkin akan datang untuk kajian yang Kementerian Kesihatan lakukan setiap 5 tahun tu, iaitu National Mobility Health Survey ataupun kajian mobiliti kebangsaan tu akan meningkat because of this COVID. Okay, so nampak tak? So kesihatan mental emosi yang tak diurus dengan baik ni, dia akan mendatangkan kesan yang lebih serius. Okay, yang it can lead to diagnosis of mental disorders, for example depression ataupun major depressive disorder, iaitu kecelaruan major depression dan juga anxiety disorder ataupun kecelaruan kebimbangan. Kerana apa? Sebab setiap perubahan yang berlaku dalam kehidupan ini, dia boleh memberi tekanan hingga menyebabkan individu tidak mampu untuk menguruskan diri sendiri dan memberi impak kepada kehidupan sehariannya. Okay? Doktor, Ya? boleh doktor explain sikit tak tentang apa ni perbezaan anxiety, depressed dengan stress tu? Okay. Okay, good question Puan Ina. Alright. Puan Ina sekejap lagi give me sekejap. Okay, Puan Ina, thank you so much. Okay, kalau kita tengok saya nak mengaitkan dengan yang kajian mobiliti kebangsaan, kajian mobiliti kesihatan kebangsaan Malaysia, NHMS, National Health Mobility Survey yang kementerian kita lakukan setiap 5 tahun. Kita tengok kalau you tengok 1/10 rakyat kita stres, 1/4 rakyat kita mengalami kemurungan dan juga anxiety. So itu mereka menggunakan alat yang kita panggil DAS. Saya percaya mungkin ramai daripada kita familiar tentang alat ujian. Kalau kita pergi klinik kesihatan pun, mereka mungkin menggunakan DAS, iaitu Depression, Anxiety, Stress Scale. Okay. Kalau stress ni adalah basically kita punya tindak balas minda dan fizikal kita terhadap apa saja demands of life. Apa saja permintaan yang perlu kita buat waktu itu, permintaan tuntutan kehidupan. Contohnya macam kita ambil senario kita lah wanita kan, kita bekerja, kita ada keluarga, kita ada pelbagai pihak penting yang kita perlu uruskan. Tapi bangun pagi tu mungkin anak buat hal. At the same time kita ada meeting penting yang kita perlu handle, kita perlu host. So macam mana you nak balance kan anak yang tengah merengek-merengek,
tak ada sebab untuk tak nak pergi ke sekolah. At this time you kena bos dah minta something, for example. So ini serangan pelbagai sudut ni akan memberi you tekanan. Okay, kalau you tak dapat urus dengan baik, lama kelamaan mungkin the next day benda lain pula, isu lain sampailah 2 minggu benda tu, tekanan yang biasa you hadapi tu tak dapat diurus dengan baik, it will lead to depress. Depress ni ialah bila lama dia jadi depression, kemurungan. Sebab tu bila kemurungan, bila patient datang pada kita, kita tidak boleh simply bila dia kata saya tak boleh tidur doktor, saya rasa macam saya sedih sangat. Kita tak boleh kata berapa lama you mengalami simptom-simptom ini. Kata dalam seminggu. Oh, tidak cukup kukuh untuk kita memberi diagnosis individu itu, pesakit itu mengalami kemurungan sebab dia baru seminggu. Dia at least 2 weeks, between 2 to 4 weeks. Dan kadang dia berepisod, dia datang. Okay. Anxiety pula ni adalah bimbang. Macam ni kan, ya Allah bimbang, kita dah boleh keluar dah, boleh beli baju raya, tapi takutlah kan nanti kita tak tahu bila kita beratur tu, orang depan tu kot lah ada kontak mana-mana dengan COVID, kita tak tahu. Lepas tu mungkin kita bimbang, kita tengok orang depan kita tu bersin. Kan? Kita terus, ya Allah, aku dah rasa demam, mungkin dah rasa badan ni, aku dapat daripada dia. So kita bimbang benda-benda yang mungkin kadang benda tu tak 100% pun berlaku, tapi our minds keep on thinking that way. So bila lama bimbang itu akan wujudnya keselaruan kebimbangan, anxiety. So datang panic attack, datang fobia, semua tu penyakit-penyakit di bawah satu bumbung iaitu keselaruan anxiety. Nanti saya akan ulas balik selepas ini Puan Nina. But it's a good question. Thank you. So kemurungan ni adalah yang paling severe lah. Kita tidak dapat cope dengan tekanan yang kita lalui. So dia makin bertimpa-timpa. So it will lead to depression. Okay. So bila tekanan ini sampai menyebabkan individu tu tidak mampu untuk menguruskan diri, after all bila kita tengok simptom-simptom yang dialami itu menyebabkan dia menjadi orang yang berbeza. Dia tidak boleh pergi ke kerja. Kalau pergi kerja pun dia akan nampak tak apalah, you ambil cuti, ambil MC, bos you bagi tak apa, you stay. Sebab dia dah mengganggu, menjejaskan tahap konsentrasi dan produktiviti dia di pejabat. Okay. So dia tak boleh nak, ada setengah patient dia tak boleh nak uruskan diri sendiri, keluarga perlu bantu uruskan diri sendiri. Maknanya keluarga perlu ingatkan dia pergi mandi ataupun ni semua benda tu kena di strukturkan. Maknanya dia tidak boleh berfikir dengan sendiri. So benda-benda ini akan memberi impact pada kehidupan seharian dia dan sampai dia tidak mampu uruskan diri sendiri. So we consider that person having any kind of mental illnesses. Okay. Okay. So apa itu keselaruan mental lah. So kita dah masuk. Kita kena tahu apa itu kesihatan mental is the thing yang normal thing macam ni lah. Kita kadang okay fine, mungkin hari ni kalau ikut tangga gaji kita dah ikut penjadualan bayaran gaji, mungkin kita government servant kita dah dapat, betul kan? Semua muka senyum je. Dan selalu mungkin dalam PKP ni kita okey lah, kita banyak berjimat sebab kita banyak duduk di rumah, makan kat rumah semua dan sebagainya kan. So tetapi bayangkan individu itu yang mana mungkin financialnya a bit tight. So bila berkumpul-kumpul, mana yang mungkin yang mereka yang terlibat maknanya dia punya source of income is solely on daripada perniagaan. Tapi Alhamdulillah kenapa government adakan PKPB untuk membantu meningkatkan semula ekonomi-ekonomi mereka. Supaya kalau lama kelamaan tidak boleh berniaga ataupun uruskan resume tu dia punya daily business tu, it can lead to mental health issues. Okay. So basically keselaruan mental ini, okay, kita panggil keselaruan ni adalah disorder. Okay. Kalau term-term masyarakat selalu penyakit mental, pesakit mental adalah individu yang mengalami penyakit mental itu. Tapi dalam segi istilah medical, we use keselaruan mental because it's a translation of mental disorders yang kita gunakan dalam memberi diagnosis kepada pesakit-pesakit kita. Dan dalam ini, untuk pengetahuan tuan-tuan dan puan-puan, okay, kita menggunakan DSM 5th edition sekarang iaitu Diagnostic Statistical Manual, sebuah kitab yang mengandungi beratus-ratus mental disorders dan juga diagnostic criteria bagi setiap kesalahan mental itu. Okay, so basically kesalahan mental ni melibatkan perubahan kesihatan mental. Kita akan nampak
Bila kita jumpa, kita tengok orang tu macam, kenapa dia ni pelik? Kenapa dia ni macam dulu banyak cakap tapi makin lama makin senyap. Bila dia berkata tu mungkin kalau pesakit yang severe, contoh pesakit skizofrenia kan, bila dia dah tahap ke daripada mild, moderate, severe, speech tu akan terganggu. Konten dia bercakap tidak ada makna. So kita dah boleh rasa, dia ni dah lain ni, dia ni kena cepat-cepat. Kita mungkin lorongkan dia untuk berjumpa dengan health professional. So bila melibatkan cara dia berfikir, okay, kadang berfikir tu setengah patient yang severe dia akan berfikir cara di luar kotak yang sangat di luar konteks, okay. Emosi, pesakit bipolar sekejap menangis, sekejap sedih, sekejap gembira, bertukar so pesakit anxiety ni yang penyakit mengalami kecelakaan kebimbangan ni sedih je sepanjang masa. Kita cuba positifkan dia pun sedih je. So kita nampak yang ketara dan tingkah laku itu akan berubah pada individu itu. So dia melibatkan 3 komponen. Kalau individu itu you perasan, okay, cara berfikir dia berbeza dengan dulu, cara dia mengekspreskan emosi sama ada dia ekspres ataupun in any ways, dan juga tingkah laku dia. Mungkin dulu dia suka buat ni tapi dia dah tak suka, lepas tu banyak dia mengurungkan diri, lepas tu kita nampak perbezaan tingkah laku tu. So we can have some ideas that this person is having some issues ataupun tengah mengalami sesuatu konflik yang harus disegerakan untuk berjumpa pakar-pakar psikiatri ataupun psikologi klinikal. Okay. So berkait dengan tekanan yang berlebihan, masalah ni melibatkan gangguan kefungsian hidup. Everything ganggulah. Dia tak boleh mandi, tak boleh makan sendiri, tak boleh pergi kerja. Okay. So dia gagal untuk bersocialize. Maknanya selalunya dia suka after meeting, okay, kita tunggu sekejap lah. Kita mungkin lepas meeting kita chit-chat sekejap ataupun gathering perkelahian dan juga melakukan aktiviti berkeluarga. Okay, so itu dia punya istilah dia. Okay, kalau tuan-tuan perempuan dan tengok di sini ini adalah berdasarkan kajian mobiliti kesihatan kebangsaan oleh Kementerian Kesihatan Malaysia yang baru-baru ini, iaitu pada tahun 2015 mencatatkan, tengok dia kata Sabah mempunyai peratusan paling tinggi iaitu 42.9. So ini adalah berdasarkan alat ujian DAS, Depression, Anxiety, Stress Scale yang mempunyai 21 alat. Kalau kata ada pesakit, ada individu yang dia rasa dia nak kena pergi jumpa doktor. So usually dia akan pergi ke klinik kesihatan. So bila dia menceritakan simptom apa, doktor yang menghandle kes dia tu akan memberi DAS. Yeah, so bila beri DAS, mungkin dia punya semua tinggi, depression tinggi, anxiety tinggi, stress dia score semua tinggi, patient itu akan doktor itu refer kepada doktor pakar di hospital. Okay, sebab di klinik kesihatan tak ada doktor pakar, psychiatrist ataupun clinical psychologist posted there. So dia akan bawa hasil daripada DAS score tu. Okay. So 4.2 juta atau 29.2 penduduk Malaysia mempunyai masalah kesihatan mental. So number ini sangat meningkat berbanding dengan kajian sebelum ini pada 2011, iaitu hanya sekitar I think belas persen saja dia naik. Dan saya pun menyangkakan daripada kajian-kajian, sebab saya banyak membuat kajian melibatkan smartphone addiction, internet addiction among adolescent. Mereka remaja kita kebanyakan yang frust sikit terus toreh, self-harm injury. So prevalence itu semakin lama semakin meningkat dan merisaukan. Kalau kita bercakap tentang social media, mereka nak fame, mereka buat Instagram poll untuk vote. Nak aku mati ke nak aku hidup. So kawan semua vote matilah. So dia bunuh diri. So benda-benda ni yang sebenarnya melalui kajian dan juga melalui macam ni lah any medium yang saya memberi awareness, sebenarnya isu ini adalah isu yang sangat-sangat penting yang kita tidak boleh ketepikan. Lagi-lagi dalam keadaan sekarang kita kena bayangkan anak remaja kita, even kanak-kanak pun dia tunjuk juga cara dia stres sebenarnya, duduk rumah, dia tak boleh pergi sekolah, tak boleh nak keluar, tak boleh nak mingle around. So we can sense that some sort of
unstable emotional lah. Bukan saja pada kita adults, pada kita parents, tapi pada anak-anak kita juga. Okay? So itu impact dia pada masyarakat lah, impact of the PKP COVID ni. Okay? Okay. So kalau kita tengok di sini simple, apakah yang menyebabkan ataupun what are the possible factors ataupun etiologi, punca-punca kepada mana-mana penyakit mental ini. Okay, definitely it's genetic. It had some percentage. Tetapi kalau you ada genetik tetapi you hidup dalam persekitaran yang conducive, mana orang yang positif, orang sentiasa support you, high likely untuk you dapat apa yang you inherit daripada datuk, nenek, mak ayah tu mungkin tidak akanlah ataupun it's controlled. Okay. Kalau kata mungkin you tak inherit pun tapi persekitaran you, thinking you, orang apa tu semuanya negatif, semuanya complain, semuanya macam ada je tak kena. So mungkin the chances of you having any paranoia, some sort of anxiety tu ada. Okay. So above all that, this one it has got to do dengan komponen neurotransmitter dalam otak kita. Okay, neurotransmitter tu adalah chemical agents yang hantar messages pada setiap saraf from one to one. Kalau kita tengok iklan susu baby kan, kata sel otak berhubung. Kalau you minum susu yang mahal tu, DHA dia tinggi tu kan. So ini menyebabkan sel otak lagi berhubung cepat. Macam itulah keadaan di dalam otak kita bila mana pesakit itu menghadapi contoh kemurungan, dia punya level of serotonin, neurotransmitter tu nama serotonin tu rendah, okay, dia akan memberi impact, akan menyebabkan kemurungan pada individu itu. Okay, so kita terus pergi kepada penyakit common. Nombor satu lah saya kata it's common. Kenapa? Sebab hampir setiap hari kita akan saya especially the clinicians, practitioner, we receive this referral, depression. Sama ada depression biasa ke ataupun major depressive disorder, kesedaran, kemurungan, major. Major ni bila mana dalam 1 tahun, okay, mungkin the first quarter you rasa depressed. And then after you dapatkan antipsychotic, you makan ubat, you pergi psikoterapi by kita, okay, you buatkan homework, you jalankan rawatan psikologi, you improved, you stable. But then something happened like in April, in May, macam ni kan. Baru nak habis baik, bulan 3 dah start PKP. Okay, so dia bergelumang dengan macam-macam isu. Dan bulan 6, bulan 5 call kita balik, saya dah datang balik, simptom saya tak boleh tidur. So a few episodes in that year, it is called a major depressive disorder, MDD. Okay. Alright, tuan-tuan dan puan-puan, kalau tengok jadual di sini, so ini adalah salah satu kriteria. Kalau tengok DSM yang saya kata tadi, yang kita gunakan, DSM-5, kriteria untuk major depressive disorder. Okay, so kalau mungkinlah lepas ni boleh buat checklist. Kadang-kadang mungkin kita pun rasa juga, kenapa I tak boleh tidur? I try to sleep but I cannot. I feel like restless, I penat tapi I tak buat apa-apa. I macam penat berlari. Selalu patient saya akan kata macam tu lah. Lepas tu dia end up tak buat apa-apa. Okay. Kalau individu itu datang pada kita, kita akan buat history taking. Okay. Tanya sejarah, apa yang berlaku. Tanyalah very detail. Okay. History taking tu pun ambil masa 1 atau 2 session. Dan session dengan kita tak boleh lama. Dalam 1 jam, 1 jam setengah. The most. Tak boleh lama. Okay. So kalau pesakit itu datang pada kita dengan lebih 5 atau 9, lebih 5 simptom daripada simptom-simptom ni, okay, dalam masa 2 minggu dia merasai lebih 5 simptom, dan juga simptom ni menyebabkan perubahan dari segi kefungsian hidup dia. Then we can have the initial diagnosis, okay, bagi juga pada kita that okay, dia ni mungkin ada MDD. Maknanya lebih daripada 5 simptom dalam masa 2 minggu, dan setiap daripada simptom itu menyebabkan kefungsian hidup dia terganggu. Bila cakap kefungsian hidup, apa dia? Bukan dia sendiri, dia bersosial, dia bekerja, okay? Interaksi dia dengan
manusia lain dan juga persekitaran. Semua terjejas. Okay, apa itu? Bila kata individu tu dalam keadaan yang sedih je, depressed, selalu sedih. Pernah jumpa tak agak orang ni? Tak tahulah, kita tengok dengan dia, kita nampak dia sedih je kan? Cuba tengok dah berapa lama sedih dia. Cuba you pergi tengoklah, you ni, I tengok you ni dah 2 minggu, 3 minggu macam ni dah kan. So I want to help you as a friend. Kan? Kita boleh guidekan dia. Kadang patient dia buntu, dia tak tahu lorong mana, channel mana untuk dia pergi berjumpa kan. So kita boleh bantu untuk memberikan jalan keluar lah macam mana dia nak dapatkan pertolongan. Satu lagi, bila dia hilang segala nikmat ataupun kelazatan dia untuk dalam buat apa saja aktiviti yang dia suka. Ini kita panggil anhedonia. So loss of pleasures in doing everything yang usually dia suka. Kan? So kalau dalam konteks kita pekerja, okay lah kita pergi mengajar balik, lepas tu kadang buat research, lepas tu mengajar balik macam tu. Tapi kita makin lama kita punya quality of delivering lecture tu makin lama makin menurun. Kan? Ataupun selalunya lepas kerja ataupun during lunch time, kawan ajar, jom kita lunch ni, selalu dia yang bagi tempat nak makan kat mana. Tapi ni dia macam makin lama makin deteriorate, menurun. So dah tak rasa nak, so start sorang-sorang, tak rasa nak keluar ramai-ramai, start to isolate himself ataupun herself, itu salah satu simptom. Okay, change in weight or appetite, sama ada turun badan mendadak-dadak ataupun dia melibatkan juga pertambahan selera makan yang mendadak-dadak. Okay, insomnia, sama ada you tak cukup tidur, you tak boleh tidur ataupun you terlebih tidur. Itu could be the indicator. Satu lagi, psychomotor retardation or agitation. Psychomotor ni dia melibatkan motor speech, kita bercakap. Macam ni kan, mungkin saya bercakap laju. Tapi mungkin warna ni saya perasan saya cuba nak cakap tapi stutter ataupun some movement. Kalau pesakit skizo dia akan buat ada gaya dia, ataupun akan jalan tu macam robot, tick movement So kita akan nampak sebab benda tu dia speech berkait dengan kognitif, minda kita, sel otak kita. Okay, makin lama makin menurun jika tak dapat rawatan secepatnya. Okay, loss of energy. Kita tak tahu, ya Allah, rasa macam kita duduk rumah je tapi kita macam berlari half marathon, 5 km, 10 km, penatnya ya Allah. Tuhan je yang tahu. Usually patient akan cakap macam tu. Dan rasa bersalah, tak ada value, apa guna aku hidup dalam ni, macam semua benda tak kena, you start to paranoid, I think my boss doesn't like me, no point of I buat macam ni tapi tak dapat ni. So dia yang rasa that. Okay? Dan juga of course bila you ada semua ni, akan mengganggu you punya fokus dan concentration. Dan ada juga kes yang dia rasa baik aku mati, bunuh diri, and memang ada yang mati. Okay, awal tahun ni pun saya deal dengan satu kes suicide dewasa awal tu mati, bunuh diri, memang bunuh diri, hidup-hidup sebab tidak mampu untuk menanggung bebanan belajar. So itu sangat-sangat serius. Okay. Yang kedua itu that's about depression. So kalau depression ni ubatnya, yes, you kena jumpa psychiatrist untuk kita stablekan balik untuk bagi ubat antidepressant. Bila you makan ubat, additional you jumpa kami, clinical psychologist, untuk kita buat plan for a treatment, a comprehensive treatment, yang sebab kita nak ubah balik dia punya pemikiran, cognitive behavior therapy, kita nak betulkan balik the way dia berfikir sebab banyak distortion, banyak dah mengherot. Okay? Sama juga dengan panic attack. Panic attack ni bila kalau you tengok, okay, you breathing almost done, I hate this. So you buat deep breathing, oh no, tiba-tiba I rasa nak pengsan, oh no, I rasa macam berpeluh-peluh, berdebar-debar, rasa macam tak tahu kenapa ni kan. So itu adalah anxiety. Okay. So kalau tengok kriteria anxiety ni, okay, dia punya kriteria bukan simply dalam 2 minggu PKP ni you rasa ni, you dah ada, I rasa I have the anxiety disorder. No. Okay, dia adalah excessive, semuanya kena lebih, semuanya kena over. Kalau macam kita gelak over, maknanya bimbang tu pun semua kena over, and then not at least 6 months. Maknanya dia kata kat sini, okay, so excessive anxiety and worry, and the individual finds it difficult to control the worry. Okay, macam kita ni, orang individu yang normal, bila kita risau, kita tahu
cara kita coping, kita punya defense mechanism. Semua kita ada cara kita nak menyelesaikan isu. Tapi individu ini dia cuba banyak mana pun perasaan risau tu sentiasa datang dan dia gagal untuk nak mengawal pemikiran dia yang lead kepada risau itu. Okay? So anxiety and worry ni dia associated with 3 or more of the following 6 symptoms. Okay? So kalau anda ada lebih daripada 3 daripada 6 symptom ni, okay, sebab you can just take that, okay, you ada that anxiety symptoms. Okay? You fulfill that criteria, diagnostic criteria. So apa itu? Restlessness, semua rasa tak senang duduk. Buat macam mana, semua-semualah. Semua rasa bila tak senang duduk tu, kita tak relax, kita penat. Okay? Habis energi kita, kita bagi pada restlessness. Okay? Bila macam tu, kita penat, kita cepatlah fatigue. Kita penat kan? So difficulty concentrating or mind going blank. Macam you dah tahu dah you nak buat apa, tapi bila you nak buat, you buka laptop je, apa nak buat? Macam you lost ways kan? Kita macam buka fridge je, buka je, apa nak I nak ambil tadi I nak masak apa? Up to that extent. You have to think. Okay? Alright, so irritability, itchy dan everything, muscle tense, tegang. Kadang kata I rasa tegang sangat ni, bukan sebab duduk lama tapi dia punya anxiety, cause sleep disturbances. Okay? So again, bila anxiety dan bimbang ini ataupun physical symptoms, you sakit kepala yang tiba-tiba yang tak ada sebab, itu adalah manifestasi daripada kebimbangan yang you alami, kebimbangan terlampau yang you alami sampai menyebabkan gangguan pada kehidupan sosial, kehidupan bekerja dan juga mana-mana physical you. Maknanya kalau mungkin contohnya you hypertension, okay? So bila hypertension, darah tinggi, blood pressure tak stable semua kan, tapi mungkin tekan mind you are free, okay, tak ada masalah. Tapi ini you tak ada any medical health reason, sakit medical, tetapi you ada this physical symptoms because of anxiety and worry. So itu indikator dia. Okay, kalau suka saya nak jelaskan yang satu dan penyakit yang kedua tu, iaitu depression dan juga anxiety ni sangat berkait dengan apa yang kita alami, kehidupan baru kita lah. Maknanya mereka, bukan saya kata semua, ini individu yang dia terancam, dia emotionally fragile orang kata. Macam kita normal ni, okay, yes, ada masa kita sedih, ada masa kita stres, sebab kita bangkit, kita tahu nak uruskan benda itu dan teruskan kehidupan kita seperti biasa. Tapi individu-individu ni mana mereka dia lemah, dia tidak kuat, ataupun bukan tidak kuat, mungkin tidak mampu untuk berdepan dengan segala tekanan during COVID ini, during PKP, dia akan berisiko tinggi untuk dapat kemurungan dan kebimbangan. Tapi sini saya suka nak explain pada tuan-tuan dan perempuan tentang skizofrenia. Okay, skizofrenia ni kalau kita tengok masyarakat kita, mungkin kita ada dengar, ya? Di luar. Ya. Sebelum kita masuk bab skizofrenia ni, ada satu soalan daripada audien. Alright. Dia nak minta doktor share sikit macam mana nak uruskan emosi Angel kalau kita tak achieve work target seharian. Sebab work from home sangat challenging. Okay, good question. Alright, sebab ada dalam slide saya lepas ni on how to uruskan. Okay, tapi tak apa. First thing is, bila kita bekerja, okay, saya bagi senario kita lah, we are academician even Puan Fadila pun as a admin staff kan, you have your KPI, betul? Lagi kita baru masuk tahun baru, macam saya UKM, kita ada sistem penilaian baru. So semua tu bersistem, sistematik. Kalau you tak achieve, definitely you will not get a good appraise. So benda tu semua memberi tekanan tau pada kita. So dengan grant, dengan nak buat paper dan sebagainya. At the same time, you have to be at home with your kids. Mana yang ramai anak kan? Okay, saya ramai anak, I have 6 kids. How can we cope with that work stress and how can we achieve that work-life balance? Okay, so sebenarnya tu pulang pada kita and juga bergantung pada personality kita. Kalau mungkin kita ni perfectionist, mungkin kita hadapi cabaran yang kuat dari segi kita nak cope dengan demand of work and demand of life from the family. Okay, dan kita tak ada options yang nak beli makanan kat luar. No, we have to cook, especially the woman kan.
Okay, mana yang mungkin spouse dia boleh masak, alhamdulillah. So we share the burden together. Okay, but first thing is every day you have to have a diary ataupun catat dekat mana apa top list priority yang anda perlu buat. Okay, dan kerja ni bukannya semua deadline pada suatu hari. You kena hantar juga. Melainkan kalau you nak apply grant macam hari tu saya awal-awal PKP tu memang, saya baru cakap dekat my husband malam tadi, yes, the first stage of PKP tu memang I tense up sampai I fikir, tak boleh macam ni kan, kesian dekat anak-anak. So what I did, during morning, my time, sebab kita tak perlu pergi office, tak perlu apa, meeting pun semua berjalan online macam biasa kan. And then lagi best meeting, you tak payah nak on video, you boleh pakai, you boleh apa-apa dalam tu as it is, tak perlu make up, tak perlu bersiap sedia, tapi kerja kita berjalan. So waktu kita meeting mungkin kita akan bagi tahu kat anak, okay sekejap mama ada meeting. So bila kita cakap baik-baik dengan anak, one part is kita relief sebab okay anak tahu okay mama ada meeting kejap, nanti kita lepas tu kita boleh main. Ni bila saya bercakap dengan anak-anak yang sebab yang punya anak-anak yang masih kecil so anak saya masih kecil, so mungkin yang ada setengah daripada tuan-tuan mungkin anak dah besar remaja, so tiada masalah konflik ataupun isu untuk berdepan dengan situasi macam ni. So saya selalu make a priority and at the same time kita create a routine activity or things to do pada anak-anak, so anak-anak tahu. Sebab kadang kerja kita terjejas bila mana permintaan anak-anak dia memerlukan, dia nakkan perhatian kita, nakkan kita punya masa. Tapi kita tak boleh nak bagi waktu tu sebab kita rasa macam, mama banyak kerja sangat. So kita jadi tense. Bila kita tense, dia akan carried away, mood kita habis. The way we think, everything doesn't seem on its place. So kita stick priority kita, apa yang kita nak, at the same time, okay, bila kita habis meeting waktu penting tu, kita just put aside sekejap. Sebab kita tak boleh nak buat semua there and then. Banyak lagi bebanan ataupun tugasan KPI kita untuk KPI rumah kita perlu achieve. Tetapi my usual practice with 6 kids, during the day saya akan buat kerja yang betul-betul penting. Bila anak-anak tidur malam, kan, waktu ni sebelum tarawih lah, mana dia awal pukul 9 akan tidur. That is the time during midnight I spend like 2-3 jam untuk fokus pada manuscript, pada updates grant ataupun orang apa ni, the professors semua tu minta Hilwa tolong ni ataupun any take up for apa ni kerja lain, baru saya akan fokus waktu malam akan dapat idea. Bila saya tengok cara itu saya tahu yang okay, this is the most productive time yang saya boleh. Sebab saya tak nak during the day saya buat kerja, at the same time saya marah kat anak. Quality pun tak dapat, kita lagi stress. So set you punya priority, kerja mana yang perlu diselesaikan dahulu. Kalau kita set little by little, insyaAllah kita akan dapat that satisfaction and mind kita pun akan free of mind. Kita happy. Tapi nasihat saya bila kalau ada anak kecil tu, kita whatever is yang dia minta, just stop kerja kita sekejap. Kalau yang tak berapa penting, mungkin kita buat proposal for example, ataupun kita marking, tak apalah, kita stop sekejap. Okay, apa adik nak, come jom mama ni. So budak dia tak nak, dia main 5 minit je, dia tak kisah pun. Asalkan dia sebenarnya dia nak perhatian kita. So kita bagi that 5 minit, okay, now mama nak buat kerja mama sekejap. But kita kena explain baik-baik. Rather than bila kita tinggi suara, anak itu akan terus sama ada dia tantrum, dia repress lagi, kita tak boleh nak fokus pada kerja. Itu selalu nasihat saya lah pada ibu-ibu ataupun bapa-bapa yang bekerja, macam mana kita nak regulate emosi anak-anak dan juga pada masa sama menjaga tahap kesihatan mental kita. Okay? Okay ke, Walina? Betul. Okay. Okay. Okay, boleh saya teruskan, ada sikit saja lagi ni. So, okay, basically schizophrenia. Tuan-tuan pernah dengar? Pernah tak ada terjumpa ataupun kawan lain bercerita lah, dia ni anak-anak ni, dia macam dah start bercakap. Dah start dengar suara, dah start nampak macam ada benda tu nak bunuh dia, nak tikam dia dan sebagainya. Okay? So bila ada remark-remark macam itu, anda tak boleh tunggu lagi, nasihat dekat dia supaya jumpa terus professional help. Because bila mendengar sesuatu, that is one symptoms of hallucination, the auditory hallucination. Dia dengar, kau pergi bunuh tu, pergi ni. Semua selalu benda-benda yang dengar tu adalah benda-benda yang boleh mendatangkan bahaya pada orang di sekeliling. Kalau tengok
kes kenapa anak amuk bunuh mak. Oh dia ni tak makan ubat tak namanya. So this is the disorder, schizophrenia kan. Okay. So kita tengok apa itu schizophrenia. Okay, kalau ikut DSM-5, kriteria untuk mendiagnose seseorang pesakit itu menghadapi skizofrenia apabila dia ada lebih 2 simptom-simptom yang di bawah ini. Okay, at least dia tunjuk simptom-simptom ni dalam masa 1 bulan. Okay, and it can be less if being successfully. Maknanya mungkin dalam kurang dari 1 bulan tapi simptom-simptom ini sangat kuat. So memang okay lah, kita kena proceed with further treatment. Tak boleh tunggu lagi dah. Sebab individu ni bila dia ada hallucination, dia ada delusion, dia akan memberi ancaman bahaya kepada kaum keluarga dia dan juga pada diri dia sendiri. Okay? So apa itu simptom dia? So you senang je, skizofrenia ni perlu ingat. Kadang orang-orang masyarakat masyarakat masih tahu skizofrenia ni orang gila, orang mental, orang gila cakap seorang-seorang. Itulah dia antaranya. Okay? Label yang masyarakat bagi pada pesakit-pesakit mental ini. Okay, it's hallucination ataupun halusinasi. Halusinasi ni sama ada dia nampak, that is the visual hallucination. Macam I nampak kat belakang pokok kelapa I ni, ada orang dia dah tengah gelak-gelakkan. Dia cakap something. Mama betul. Dia bagi tahu ni. Itu selalu patient saya. Saya punya kajian PhD saya adalah skizofrenia. Saya membuat rawatan kepada pesakit-pesakit first episode psikosis ataupun pelajar-pelajar universiti, pelajar college yang dia masuk je college, masuk universiti, dia start to have this hallucination. Bila kita check balik kenapa, mereka adalah kebanyakan mereka menjadi mangsa-mangsa bully di sekolah. Sangat menyedihkan. So bila dia hallucinate figure yang pembuli itu, menyuruh dia untuk kill himself. Okay? Dan orang-orang sekitar dia. Sama ada dia nampak yang kita tak nampak ataupun dia dengar. Orang kata dengar suara bisikan halus. So kita ni mungkin yang duduk-duduk di luar kampung, dia ni kena gangguan ni, bawa pergi jumpa ustaz. Bawa lagi jumpa ustaz, berapa banyak limau kena habis, berapa banyak daun, berapa banyak ni. Sebenarnya kena jumpa psikiatris, kena makan ubat untuk nak stablekan balik, untuk nak buat otak dia relax. Okay? Saya tak against you nak jumpa alternatif. But it has to be balanced both. You can jumpa juga dukun, ustaz kan, mana-mana rawatan spiritual, at the same time jumpa juga physical. Okay? Yang case yang saya handle the suicide case because mangsa itu mendengar suara tetapi tidak dibawa ke berjumpa dengan pakar, dengan kami. But prefer to see this one. So bila kita buat report sebenarnya, dia sebenarnya parents, family kata dia dengar suara macam-macam, suruh bunuh tu, suruh buat ni. So lala dia terjun bangunan baru awal tahun ni. So saya pergi sampai ke forensik semula, uruskan dan sebagainya. Okay. Alright, so delusion. Delusion ni kita tak nampak. Tapi bila kita tengok pesakit ni, dia akan cakap seorang-seorang, dia akan kira bintang. Akan dia kata, akulah akulah yang orang paling hebat. So dia rasa dia superior. Everything yang dia berfikir tu adalah grandiose. Maknanya grandiose delusion. Everything it's superior. Dia lah paling hebat. Dia lah yang boleh mengawal dunia dan semuanya. So bila dia bercakap dengan kita tu, it doesn't make sense. Okay, I want to be billionaire dalam masa setahun. So dia macam-macam lah. Tapi realitinya dia hanya duduk di rumah. Tapi delusi. Dia punya pemikiran yang bizarre. Okay, so satu lagi, pesakit ni bila dia kena, dia start to affect speech. Cakap slowly, incoherent, tidak tepat, stop. Cakap dia macam tak fluent. So speech dia akan terganggu because of effect daripada cognition, dia punya minda, mind dia, otak dia. And then grossly disorganized. Kita nampak patient ni kan yang jalan slow, yang jalan macam robot TikTok. Kalau mana yang nak start session dengan saya, dia akan jalan. Bila tanya, you dah makan ubat? Apa khabar? Baik. Satu. Bila dia nak duduk dekat klinik pun, satu. Itu dah severe, dah teruk sangat. Severe case lah. Tapi kalau mana yang baru mild, kita boleh tengok sebenarnya daripada gestures physical dia. Memang. Okay?
and negative symptoms. Okay, yang saya sebut 1 dengan 2 tu adalah positive symptoms. Dia ada 2 skizofrenia, nama positive symptoms, tapi sebenarnya benda yang sangat-sangat merisaukan kita kalau kita ada ahli keluarga ataupun kita ni melaluinya, na'udzubillah min zalik. Tapi bila kalau kata ni, we have to cepat-cepat seek treatment. Okay, and then negative symptoms yang melibatkan perasaan. Dia rasa flat, emosi, dia sebelum dia senang sangat happy, dia senang sangat enjoy berborak, tapi dia punya emosi tu very flat, affective flattening. Orang buat kelakar pun dia tak ada rasa apa, dia tak ada expression, orang sedih pun dia tak ada rasa apa. Okay, so alogia, anhedonia. Okay, alogia ni is the speech lah. Okay, so continuous disturbance for 6 months. So benda ini berlaku dalam masa 6 bulan. Okay, sama ada kekuatan dia makin kuat ataupun dalam 6 bulan tu tengoklah. Kita kena tahu. Bila kita pergi melaporkan, bila kita pergi buka file dengan mana-mana mana-mana healthcare professional, medical professionals, so we need to explain this. Kita kena bagi tahu pada doktor yang merawat pesakit. Dan juga makin lama kefungsian dia makin menurun. Selalunya pesakit skizofrenia ni bila nak bekerja dia memang susah. Sebab kita tak tahu bila masa dia datang dia punya hallucination. Sebab tu bahaya. Kita tak tahu bila mana tiba-tiba mungkin dia nampak seorang, mungkinlah dia bekerja dalam senario bekerja. Tiba-tiba orang kawan dia tu yang bekerja mungkin dia baik. Tapi at one point dia nampak satu watak yang lalu tu terus mengingatkan dia kepada, trigger dia kepada benda yang dia alami yang menyebabkan punca dia sakit tu. Mungkin dia akan terus ambil any apa-apa yang benda-benda yang bahaya yang tajam, can straight away attack that person yang mungkin memang tak ada dalam picture tu pun, tiba-tiba dia kena attack. So itu bahaya Okay, alright. So itu skizofrenia. So dalam babak itu sekarang kita kena worry about skizofrenia lah. But skizofrenia and PKP ni it's very kata kalau untuk yang normal people like us, memang insya-Allah high likely untuk tidak berlaku tu tinggilah. Maknanya susah nak dapat. Berbanding memang pesakit-pesakit mental yang memang dah ada diagnosis, so hadapi kesukaran keluar untuk dapatkan ubat, so symptoms itu datang. So banyak juga yang call yang saya terima untuk berdepan dengan macam mana pesakit-pesakit mental ini cope. Datang balik risau, ubat tak cukup, tak boleh nak keluar nak pergi ambil ubat dan sebagainya kan. Okay, so next slide adalah bagaimana kita nak uruskan kita punya kesejahteraan kesihatan mental kita dengan baik. Yes, we cannot do everything with perfect, betul. Tetapi apa yang kita buat itu mungkin baik bagi kita dan mendatangkan kepuasan pada kita pun dah cukup baik. Okay, so mungkin berbalik pada soalan yang one of the audience yang bertanya, it's how can we manage this? First thing, I selalu percaya yang for us to be a better person is we have to modify our thinking. Bila kita thinking, bila dengan pesakit, first thing first is we need to modify their thinking because thoughts mereka dah banyak distortion. Sebab tu kita kena ada thought diary, we need to have this automated thoughts, kita kena bercakap. Mungkin apa yang kita rasa tu tak seperti apa yang kita alami. So we need to challenge that. Sama juga macam kita. Tapi mungkin kita tak perlukan terapis lah, tapi kita boleh adapt cara ini. Okay. Kalau tuan-tuan puan-puan dan tengok gambar di sebelah kiri di slide. Ni saya tak boleh tanya sebab tak boleh respon kan. Saya pun tak nampak respon anda. Tetapi ia menunjukkan satu gelas yang diletakkan air separuh. Bila anda melihat gelas ini, what is the one sentence yang you boleh bercakap yang keluar daripada apa yang you nampak? So bila kita nampak apa yang benda yang bila kita bercakap apa benda yang kita lihat, itu adalah the feelings that we are having now and also the thoughts. Semua dia carried away, dia berkait. Emotion, feelings and thoughts. And consequences, action kita, tingkah laku kita. That is the principle of psychology. Iaitu
A, B, C. Antecedent, behavior, and consequences. Alright? And bagaimana kita nak dapatkan kesihatan mental baik is the first thing is we need to change our thoughts ataupun we need to reframe our thoughts. So, kalau sebelum ni mungkin kita seorang yang kita dapat saja berita apa-apa ataupun orang share berita apa-apa, alah tak ada apalah dia macam ni, alah tak ada ni, semua tak ada, semua negatif. So kawan pun dah tahu, mungkin tak akan share apa-apa berita-berita yang kejayaan orang lain kan, sebab it's always negative. Ataupun mungkin sebagai seorang anak, bila cerita, bila share dengan mama dia kan, ataupun ayah, ayah tengok ni kan, alah tak ada ni. So dia akan buat kita down. Okay, so apa yang kita rasa ni, kalau kita tengok orang mungkin bila saya bagi ceramah saya dapat respon terus. Bila cakap, okay, you tengok gambar ni, apa yang you nampak? Oh, separuh gelas kosong, doktor. Oh, separuh gelas penuh. So mana yang lebih positif sikit? Separuh gelas penuh ataupun separuh gelas lagi kosong? So apa yang kita rasa tu adalah hasil daripada apa kita fikir. If we rasa half tu penuh, so penuh tu is something yang at least ada sikit daripada tak ada langsung. Ataupun mungkin semua benda, kalau yang tu kita semua ada benda tapi semua benda kita ada in life, kita kecapi, kita nikmati semua, tapi satu benda yang kita tak dapat, benda tu yang kita sedih sangat. At the end, benda yang lain, yang nikmat yang mungkin Allah bagi tu kita tak pandang, kita tak betul-betul syukur. Benda yang kecil itu yang kita ambil pusing sangat. Macam everything semua tak kena lah sebab tak ada benda, that small part. So that is, we need to reframe balik our thoughts, because if we have that kind of uneasy thoughts, rasa yang pemikiran yang tak best, dia akan mempengaruhi perasaan kita. So lama-lama dia akan makan dalam nama dijelaskan tahap kesihatan mental kita. Okay? And how we see things is important in determining our mental health state. Like macam ni, okay, kita tahu, kita reda yang PKPB ni menyebabkan kita tak boleh nak balik kampung. At one point kata, okay, kita akan beritahu keluarga, okay, anak-anak, tahun ni macam ni, kita explain pada anak-anak. Anak-anak insyaAllah bila explain, bila mak ayah explain, anak-anak boleh faham. Tak ada anak-anak, bila nak balik rumah apa, bila nak ni, lepas tu mendesak-mendesak. Kita explain, this is the situation, kita alami, kita kena teruskan ni sebab kita tengok graf makin menurun. Kita explain. Okay, dan bila kita reda yang kita tak boleh pulang ke kampung atas sebab kita kena berkorban untuk nak semua sama-sama bantu, hashtag kita jaga kita, dan baru kita akan rasa the easy feeling. Okay, kita baru boleh terima, kita boleh move forward, and then we can plan. Okay, apa kita nak masak hari raya pertama dengan kita-kita juga. Ramadan pun kita-kita juga, Syawal pun kita-kita juga. Tapi we enjoy, we plan. So make it positive ataupun happening sesama ahli keluarga kita. Okay? And then change the way you look at things in order to feel better out there, macam saya cakap tadi lah. Kalau kita perceive that way, perceive the negative way, maknanya akan dapatlah hasil yang tingkah laku, emosi yang tidak best itu. Okay? Okay, yang kedua adalah we need to have a plan aktiviti harian. Okay, dalam nak Syawal 5 hari ni kan lagi kan. Okay, hari ni dah habis lah, Isnin dah habis tengah hari. Okay, Selasa esok apa nak buat. Mungkin dalam waktu kita mungkin nak juga rasa feel raya juga kan. Apa ni? Okay, kita rancang. Okay, mungkin nak ni buat kerja. Habiskan kita punya KPI semua kan. Habiskan kita punya deadline, apa benda yang kita dah rancang. Okay, mungkin nak siapkan review paper ataupun nak check thesis student. So, at the same time kita balancekan. Okay, apa nak? Mungkin kita nak buatlah bake 1-2 cookies ataupun ni. So, benda-benda tu kita rancang bersama keluarga lah. Okay, kita bagi tahu ke anak dan apa sebagainya. So, benda tu yang kadang it can penetrate that happiness pada mental dan jiwa kita. Okay. Yang kedua, okay, of course semua yang kita rancang tu haruslah benda yang kita boleh capai. Maksudnya janganlah kita expect tinggi, high expectation, but bila kita tak dapat, kita akan rasa frust yang teramat sangat. Okay, mungkin dalam masa sebelum Syawal tu, few days tu mungkin fokus kita lebih kepada keluarga, macam mana kita nak at least have some adequate sambutan raya. At least anak-anak pun memang nak look forward raya-raya, as in kita kena make our kids happy as well.
So kita kena timbang balik lah macam mana. And then please stop bagi alasan macam ni kan, oh tak boleh lah nak masuk Zoom, tak boleh, banyak ada alasan sedangkan orang lain pun boleh buat, tapi tanpa kita usaha, kita sentiasa memberi alasan untuk tidak melakukan sesuatu ataupun kita avoid doing. So bila kita avoid, lama-lama mungkin family, mungkin our colleagues dah cop, dia ni selalu tak boleh. So benda tu sebenarnya memberi perasaan yang tidak senang pada kawan-kawan kita, dan juga kita pun rasa tidak senang sebenarnya. Kita tak cuba tapi kita always bagi alasan untuk tak boleh lah, tak boleh macam ni, tapi kita tak pernah cuba mungkin Okay, tips yang paling bermanfaat ataupun berguna is always keep that good state of mood ataupun humor, berjenaka. Okay, sebab memang banyak kajian mengatakan bila kita berjenaka dengan pasangan kita, dengan ahli keluarga, kita buat apa-apa pun semua macam kita sulamilah dengan usik-mengusik. Jangan usik-mengusik sampai memakan jiwa kan. Kita make jokes, whatever kan. So dia merupakan satu stress reducer yang semula jadi, dia compress balik that depression neurotransmitter tu. So when doing jokes, kita gelak, bila kita gelak tu dia release that good hormones pada badan kita, the whole body kita. So always have that positive and humor states dalam ahli keluarga kita. InsyaAllah it's one of the way to keep ourselves, our mental health state in a good condition. Okay? Alright, so sini saya just nak share. Kami di unit pakar, unit PKPK yang kita panggil, ataupun unit pakar kesejahteraan psikologi dan kaunseling di bawah pusat kami, kita sejak PKP 1 ni kita telah melancarkan talian hotline ini, talian untuk mental health and psychosocial support services. So kita bagi PFA, psychological first aid untuk yang frontliner, dan kemudian mana kes yang severe clinical mereka akan transfer pada saya di second tier, dan kita receive banyak call. Ada yang memang daripada pesakit mental, ada yang memang sebab PKP ni dia datang bimbang, dia datang risau. So mana itu just go through to PFA lah, the frontliner saja, tak perlu pergi kepada ni. Tapi kes-kes yang saya handle memang dah macam mana nak dapat bantuan, rasa nak bunuh diri, rasa nak ni. So memang isu tentang kesihatan mental ni adalah satu isu yang sangat-sangat berat dan patut kita ambil serius, because it can kill slowly inside. So kita masih meneruskan lagi talian hotline ini sehingga ke habis PKPB. Dan kalau dilanjutkan lagi pun kita akan teruskan, sebab kita sentiasa menerima panggilan-panggilan daripada rakyat Malaysia. So kita open kepada semua talian ni Okay. Okay. Ada juga yang call kadang dia saja nak bercakap. Mungkin is a way dia nak release kan, kat rumah mungkin tak ada orang, so he need someone to call. So bila dia call tu okay lah, dia bercakap dengan frontline ni, kita dia akan rasa a bit cool ataupun relax, release sikit. Okay, so saya rasa itu saja perbincangan atau perkongsian saya pada hari ini. Saya ucapkan banyak terima kasih kerana sudi mendengar sehingga ke akhirnya, dan at least some of the knowledge can be memberi manfaat kepada tuan-tuan dan puan-puan semua. So terima kasih banyak. Saya kembalikan sesi ini kepada Puan Fadlina untuk sebarang soalan Q&A. Terima kasih. Doktor terima kasih doktor. Okay, ada satu lagi soalan yang berkenaan bergurau senda tadi. Katanya if ada rakan atau family member yang jenis cepat sentap ni, macam mana nak handle? Kadang-kadang perkara kecil boleh jadi besar. Okay, yang cepat sentap tu pun saya suka nak kaitkan. Kalau cepat sentap tu, there must be a reason kenapa dia cepat sentap. Selalu kita tengok berkaitan dengan personality dia ataupun pengalaman-pengalaman hidup dia yang menyebabkan dia jadi very close. Macam tu, dia tak open langsung for any lawak jenaka dan sebagainya. So nasihat saya, kalau yang cepat sentap tu, takut nanti kalau kita memberi jenaka, kita bergurau, dia punya respon dia memberi sentapan balik kepada kita, kita better avoid lah untuk bergurau dengan individu macam tu.
So kita nak bergurau apa, kita kena tengok orang kan, tengok personality orang tu, tengok macam mana openness dia, macam mana mungkin dia balas balik gurauan itu ataupun dia respon, oh betul lah ni. So after all kita nak just nak make it lively sebenarnya, nak distract sebenarnya daripada punca-punca tekanan yang memang kadang kita tak ada nak cope. So dawat jenaka tu adalah ubat actually, tapi kalau individu tu cepat sentak, tak apalah, maybe mungkin avoid doing jokes pada dia, tapi mungkin dia pun sebenarnya rasa bagus juga ada ni, at least ada some disuntik elemen-elemen yang positif juga pada dia, tapi mungkin isu yang kenapa disentap tu mungkin isu-isu yang sensitif. Cuba untuk tidak bergurau tentang isu-isu yang sensitif lah, yang kita pun kadang kita kenal kawan kita macam mana kan. Tak semua isu tu dia sentak, tapi mungkin pada waktu itu dan kita tak tahu apa yang dia alami pada hari itu yang menyebabkan kadang mungkin lawak kita tu tidak sampai lah kot. Okay? Okay. Okay. Nak bagi buat lawak, bagi berjenaka, tapi lelas kita yang terkena balik, kita yang sedih, kita yang rasa teringat kenapa dia macam ni kan. No, kita kena tengok lah. So, tapi lawak tu dalam keadaan yang natural, bersahaja macam tu. Selalu emang adik-beradik, emang anak beranak, pasangan macam tu lah kan. Next soalan berkenaan dengan ketakutan melampau dalam diri anak-anak ni, Doktor. Macam mana kita nak atasi dia? Kadang-kadang anak kita ni duduk dalam rumah siang hari, tapi nak pergi bilik pun takut. So macam mana kita nak handle? Okay. Kita kena tengok, bila takut tu, okay, kalau takut ni semasa macam ni ke bila dia always dengan ada mak dia ke, ataupun memang daripada dulu takut? So tu soalan dia. Ataupun bila dia nak berpisah je, dia takut. Bila nak berpisah daripada penjaga dia takut, dia anxiety tu kita panggil separation anxiety. Itu ada dia punya keselaruan dia. Maknanya kita hantar anak kita pada taska, pada pengasuh, dia menangis. Masuk kereta, dia dah tahu jalan. Sebenarnya dia bijak tahu, dia dah tahu keluar rumah, masuk simpang kanan, simpang kiri, jalan straight nak ni, dia boleh bayangkan sebenarnya ini nak sekolah. So dia akan start buat tunjuk perangai tak nak keluar, mak kena tarik kereta sana, buka pintu sini, semua banyak drama kan. Itu because of ada separation anxiety. Tapi kalau takut dekat rumah ni macam mana, mungkin kita kena tengok pula ada tak kita buka cerita-cerita yang memberi kesan pada dia. Kan mungkin kita kadang kita tak sedar, kita rasa biasa tapi benda tu impact pada dia. Ataupun kadang budak-budak ni pun special juga kan, kadang dia boleh kadang dia boleh sense, dia boleh nampak kan. Macam tu. So kita kena evaluate, kena assess balik apa yang bila ke memang dia lahir tu dia takut. Itu satu. Ataupun bila dia naik 3-4 tahun tiba-tiba lepas tengok cerita Ju-on, tiba dia takut. Itu memanglah sebab dia punya imajinasi pada filem yang dia tengok. Sebab tu bila kita nak tengok bantu tunang kita tu pun kena sesuai. Mungkin kita rasa tak ada apa ataupun tak apalah anak tu duduk dengan kita, dia duduk kita tutup, tapi dia dengar, sensory dia aktif. So bila tu dia imagine, dia pun tu yang jadi duduk seorang-seorang takut semua. So kita kena check back balik apakah punca yang menyebabkan dia takut. Kalau memang daripada lahir dia takut tu, itu yang ada that separation anxiety yang saya kata. Jadi tapi takut tu, how can we turn back? Is mungkin kita stopkan dulu tengok movie, tahanlah sikit. Ataupun kalau you nak tengok apa-apa, you tengoklah seorang-seorang, jangan ajak anak. Ataupun bukan, kalau anak itu tak tengok pun tapi dia bermain, telinga dia mendengar apa yang TV tu sedang, aktor tu sedang meraung ke, dengar bunyi ha-ha macam tu pun, dia boleh ada that imagination. Okay, so we have to be careful. So bila you stop for a few months and then at the same time main dengan dia, create a good imagination, bercerita berni, so instill a good and positive activities pada anak. So anak-anak itu akan akan slowly suppress lah dia punya rasa-rasa takut tu. InsyaAllah boleh. Okay, ada 2 lagi soalan. Okay. Kanak-kanak yang bercakap seorang diri melakonkan kembali apa yang dilihat, adakah ia memberi kesan? Okay. Memberi kesan. Okay, saya nak tanya, itu dari segi konteks yang dia bercakap tu benda-benda yang positif ke ataupun benda sebaliknya? Kalau macam benda yang negatif, contohnya dia tengok movie, then dia lakonkan balik apa yang dia tengok dalam movie tu. Dia memang definitely, sebab itu saya kata dan itu melibatkan personality dan upbringing. Sebab tu childhood upbringing is very very important. Our parenting is definitely
important. Macam mana kita mencorakkan bukan setakat kita bagi sekolah, anak tuition, kita suruh dia solat, tak ada. Tapi persekitaran yang kita kena kontrol tu sangat-sangat penting. So punca dia mungkin bahan TV yang dia dengar kan, kalau dia nampak, dia tengok. So anak ni kita tahu memang fitrah dia, Allah bagi dia absorb semua. Memang very powerful. Kan, benda sebab dia tidak tahu menilai benda itu baik ataupun tidak baik. Tapi kita tahu benda yang ditiru itu adalah benda yang tidak baik. Tapi anak dia at this stage kognitif, perkembangan kognitif dia kalau mengikut Piaget pun belum sampai tahap untuk memikirkan yang benda itu adalah tidak baik. Tetapi dia hanya copy sahaja, parrot, imitate. Nampak? So itulah fungsinya kita sebagai adult, ibu bapa, untuk kita nak tengok, kita kena saring lah semua benda-benda macam tu kan. So kalau boleh benda yang mungkin mungkin contoh kita tengok kat TV, kita tak suka lah orang tu pakai seksi. So kita akan cakap ataupun kita terus tukar channel lain. So in a way it gives signs pada anak itu yang benda ni tidak elok. Walaupun kadang benda tu kita rasa okey lah, tak ada apa, tapi anak itu dia akan carry kalau benda yang awalnya dia tak tahu benda tu tidak baik ataupun negatif, and dia suka pula dengan lakonan itu ataupun aktor ataupun apa komponen apa yang dia tiru tu, benda tu akan be part of him kalau kita tidak cegah. Yes, it will indeed create atau build that trait pada anak-anak itu. Sebab tu sebagai kita seorang dewasa yang matang, kita kena tahu. Kadang mungkin bila tengok cerita kita rasa alah tak ada apalah ni, setakat tak ada apalah. Tapi sebenarnya dia memberi impact pada anak kita. Ya? Okay? Okay, Puan Fadlina. Okay, next question dia tanya, bolehkah the negativity of WFH mempengaruhi seseorang individu dalam masa yang panjang? Negativity of work from home. Kalau Puan Ina boleh define kan maksud apa negative work from home ni? Adakah dia tak suka work from home ke? Okay, so ni macam ni. Kalau berbalik pada tadi, reframing our thoughts. If we see and if we perceive work from home is very negative, that is what you get. Faham tak Ina? Okay, kalau you merasakan work from home ni suatu bebanan yang sangat-sangat terbeban, you tak boleh nak buat, you tak ada resources, maka itulah yang anda akan dapat. Bila anda akan dapat, setiap hari anda bekerja di bawah tekanan arahan yang bos minta macam-macam, sebab bos pun kita kena bekerja macam biasa. Banyak kita bila kita tak proses borang ni, contoh kan di bahagian admin, apakah demand orang lain akan call juga, Puan Ina bila nak proses ni, Puan Ina macam mana? Mereka pun ada planning untuk kehidupan mereka, untuk mungkin apa-apalah promotion ke macam-macam. Tapi sebab dapatkan staff yang tak boleh, aku tak boleh buat kerja kat rumah dengan menghadap laptop, aku tak boleh. So benda itu lama-lama memang akan affect kehidupan tuan-tuan dan puan-puan yang merasakan work from home ni suatu benda yang sangat-sangat tidak boleh dibuat. So what you see, what you perceive is what you get at the end of the day. Itu dia. Maybe stress ataupun gangguan kot bila dia kat rumah kan. Anak-anak family kan. Balik macam mana kita nak set priority kita. Ataupun mungkin sebelum ni teknologi bukan suatu benda yang kita familiar, tapi dalam keadaan sekarang kita kena cuba belajar. Belajar sikit-sikit tak apa kan. Macam mana mungkin ada cikgu yang dah 60 ada yang 3 beradik kan. Saya baru terbaca semalam, English teacher. Tapi cuba juga buat online class. So kita yang muda-muda ni mungkin kita rasa macam macam mana mereka memang terinspirasi untuk mengikuti, sebab mereka pun boleh challenge themselves to learn online, to work from home using this technology. Apatah lagi kita yang muda-muda ini. So kalau kita nampak benda tu sukar, maka sukarlah jadinya. Bila sukar jadinya, kita tak happy, kita stres, kita nak marah, end up marah siapa yang kena kesannya, tempiasnya is anak-anak kita juga. Nampak? Cycle dia macam tu. Kan? So apapun kesimpulannya yang kita boleh buat kat sini, semuanya bergantung kepada cara kita berfikir. So Doktor? Ya, cara kita berfikir akan menyebabkan cara kita rasa dan menyebabkan kita akan bertingkah laku seperti apa yang kita fikir dan rasa. That is why what we feel, what we think, it leads to that behavior, tingkah laku.
So akibatkan benda yang negatif lah, yang tidak baik lah, seperti apa yang kita fikirkan. Kalau kita fikir benda baik, kita rasa good things, good emotions will happen, and kita akan plan benda yang baik, okay, yang nampak achievable, dan akhirnya wah, at least aku dah hantar dah 1 minit mesyuarat yang bos minta. Nampak? So little by little, objektif kita kecil-kecil, kita kena plan. Alright? Okay. So rasanya tak ada soalan lagi dah. Okay, terima kasih. Terima kasih banyak-banyak Doktor. Okay, thank you for having me. Terima kasih kerana menjemput saya untuk memberi perkongsian ya. Okay. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.